Dan age dia, age kita ada berapa? Value dia tadi tu, lupa dah. Ya. Ada 4 betul. 4 ya. Okay. Position dia, saya buat je. Doktor, maksudnya kalau kita ada 100 lebih, kita kena masukkan data tu 100 lebih lah. Ya, betul. Okay, so ini saya masuk ni dummy sajalah. You pun boleh isi dummy je dulu Okay, so yang ini macam tadilah dia jawab apa. So saya buat je lah. Nak cepat kan. Ni kita panggil dummy data lah, kita panggil dia. Dekat dalam buku SPSS sama, dia ada tunjuk macam mana nak isi benda ni semua. Kalau you masih tak tahu lagi, you can go to my FB. Ada juga saya bagi video. Dan kalau tak tahu juga, pergilah dekat TikTok saya. Memang ada spesifik video untuk buat SPSS ni. Okay? Untuk enter data, untuk isi data, define variable, semua ada. Okay? Tak banyak YouTube, doktor. YouTube banyak sangat dah lah, tak terlarat saya. Boleh je. Dulu saya ada tapi tak ni. Terlampau banyak sangat. So saya copy paste je lah tu. Awak jangan buat macam ni pula. Nak cepat. Banyak sangat YouTube apa itu semua. Bagus juga YouTube tu. Saya memang ada tapi dah tak ni dah, tak berfunction pula. Saya nak berlainan tu saya kena buat macam ni. Kira nanti dia sama je. Okay. So kita dah isi semua. Katalah kita dah isi 15 orang punya data ni. 15 data. Kalau ada 100 sampai 100 lah bawah ni. 300 lah. Okay. So kat sini kita dah isi. Sekarang ni kita selepas sahaja kita isi data, satu step yang ketiga ni step yang paling penting, paling crucial ialah screening and cleaning. Kita cuci data. Nah, kenapa kita kena cuci data ni? Sebab kadang-kadang bila kita isi dan nombor kalau setakat 1 hingga 15 ni boleh nampak lagi ya. Kalau dah 100 data, 300 data, kita tak boleh nampak, berpinau dah mata. Sebab nombor banyak sangat, yang ni 12 kan. Jadi kita nampak. Jadi sebelum kita analyze data kita kena cuci data kita ni supaya kita tak ada tersilap enter. Dan mungkin kita tersilap enter out of range. Out of range tu maksudnya kalau kita ada, katalah ya, kita ada kita punya value ialah nombor 1 hingga 4 saja. Katalah kita tak tersilap, kita letak nombor 5 kat sini. Maknanya dah terkeluar daripada range yang kita bagi tu. You will see nanti what happen ya kalau kita screen data. So macam mana kita nak screen data ni, kita nak cuci. Usually student dia kadang-kadang dia dah tak boleh, bila dia tak screen data, dia datang jumpa saya seminggu 2 baru datang jumpa saya, dia kata dia tak boleh nak buat apa-apa dekat SPSS ni sebab dia klik mana-mana pun tak boleh. Sebabnya dia tak cuci data dia, screening data. So screening data ni step number 3. So bagaimana kita nak cuci data kita? Kita pergi dekat step 3 data screening page 17. Yet errors in data entry are common. Therefore, data file should be carefully screened to detect items that may be entered out of range. So data screening technique is useful in making sure that data have been correctly entered
and that the distribution of variables that are to be used in analysis are normal. So if data files have missing value, data need to be transformed using recode and compute command. So itu jangan fikir dulu lah ya, kita tengok ni. So macam mana kita nak buat screen ni, checking for errors. First you need to check each of your variable for scores that are out of range. Step 2, find and correct the error in the data file. So macam mana kita nak cuci sekarang, kita ikut je dekat data screening step 3 tu. Select the analyze menu, kita pergi dekat analyze. Okay, kalau siapa yang ikut saya ni tolong ikut ya. Select analyze menu and then click descriptive, click the frequencies. Okay, dapat ya. And then select, klik kat sini, dia akan keluar macam ni. Okay, so sekarang kita nak tengok ada tak kita salah enter daripada gender ni sampailah kita punya last kali tu JP22. Kita dah highlightkan semua ni, kita pergi masuk dekat kotak variable. Dapat? Dapat betul. Okay. Selepas tu dia kata dekat situ, you will observe that all the cases within the expected range 1 to 6. However, please take note, sometimes we can make errors. For example, data that is out of range. So selepas buat ni, ID tak perlulah ya. Selepas buat ni, kita klik OK. Okay, so kalau dia dapat ni, kita kena tengok missing ni dulu. Kalau missing ni ada satu, mesti ada something is wrong. For example, kalau saya letak ni, ni saya terbuat macam ni lah, nombor 12. Okay, ni ada 16 tapi saya tak isi. Okay, saya tak isi ni dari sini. So bila saya buat balik tadi, analyze, descriptive, frequencies, dan saya tengok ni, saya klik OK. Tengok dia ada missing satu, maknanya ada benda yang tak isi lagi lah. So kadang-kadang kita ada nombor tu tapi kita tak masukkan, kita tak enter data. So untuk jadikan dia zero, kita kena pergi balik dekat sini dan kita delete dia lah ataupun kita isi. Right hand click dan dia keluar clear, kita clearkan dulu. So kita setiap kali kita betulkan, kita kena run balik benda yang sama. So kat sini saya dah buat 3 kali ni. Don't worry about this one Ini first, second, ini third one. So the third one, the latest one. So missing. So kita tengok kat sini, kita ada 15. Yang valid 15. Total ni pun 15. Kira okey lah and 100% kira okey. And if you look at this one, gender ni kita boleh nampak ada 73% of the respondents are female and 27% are male. Okay, and then this one also age. Yang paling banyak sekali ialah 31 to 40. So kita ambil 46.47% of the respondents are within the range of this one. Kita kena report nanti ya. And ikutlah selepas tu 40 to 51 and then 50 ni dulu 18 to 30 years and this one. So kena tengok satu-satulah. Yang ini pun non-managerial ada 8 orang, 53%. Kita tengok race kat sini ya, tiba-tiba ada keluar benda ni. What's wrong? Ada nombor 12 ni, mesti ada silap dekat kita punya masa kita enter data. So kita tengok balik data kita under race ya. Tengok race, ni nampak tak yang ni? So kita kena betulkan lah. Kita tengok responden nombor 10, nanti bila awak dah dapat questionnaire tu, awak nomborkan dia lah nombor 1, 2, 3, jadi senang kita nak tengok balik data kita. So saya tengok data balik, race ni dia orang Indian, so saya buat 2. Dan saya run lagi sekali. Setiap kali saya tukar, saya kena run sebab dia dah baru kan. Kita dah tukar frequencies. Okay. So tengok dekat mana tadi, race Kalau tak susah pergi sini. Klik sini, race. Okay, dah okay kan? Tadi ada nombor 12 kan? Maknanya yang tadi race tadi kat sini tu. Race. Dia ada nombor 12 kan? So bila you dah run balik, dah betulkan, you run balik, dia dah betul dah. So ini yang kita kata clear data ni. Dan you pergi dekat AFFC1 ni. Nampak tak yang ni pelik 5. Dia patutnya strongly agree, disagree, agree dengan strongly agree kan? Tiba dia keluar 5. So kita tengok AFFC1. Pergi balik sini.
kat sini. Nampak dah 5 tadi kita buat salah tu sengaja, so kita tekan. Betulkan mungkin dia buat nombor 4, so kita jadi macam tu dan kita kalau nak tengok semua dulu pun boleh, baru you run balik. So kita tengok balik sini, yang ni tadi kita dah buat, so ni ada masalah, tak ada, semua okey, 100%, 15, ni okey. Macam nampak semua okey je. Okey, semua okey. So tadi yang nombor 5 tadi kat mana? Ni. AFC1. Ini kan dia tukar tadi ke? Check. Okay. So kita pergi sini balik, tekan ni AFC1, dah tekan 4 dah dan kita run balik. Analyze descriptive frequencies and then click OK. This is the latest one, Riz. Kira dah OK dah, Riz ya. Tadi dari 1 kan? Macam ni. Saya perasan dari 1 tadi. Okey lah, tak ada dah. So maknanya kita dah clean, kita dah cuci data kita, semua dah okey. So selepas dah okey, kita dah clean, kita kena pergi dekat step 5. This is where we want to step 4. We want to analyze your data, to check whether your data is normal or not. But before you want to see whether your data is normal or not, kita kena compute dulu data kita. Compute tu dekat step 4. Cuba buka dekat step 4. Compute data. The compute command is most commonly used to obtain composite score. Kita nak dapatkan composite score of AF ni, effective commitment ni sebagai satu score. Yang ini sebagai satu skor. Sebab ini tiap-tiap ni skor nombor 1, skor nombor 2, dia ada banyak skor. Jadi kita tak naklah banyak-banyak, kita nak setiap satu ni ada satu skor. Ya? Yeah? So the compute command is most commonly used to obtain composite score for items on scale. And this can be achieved for the whole data set. Maksudnya kita boleh buat compute score untuk semua daripada kita punya IB kepada kita punya DV. Dan kita kena compute score tiap-tiap IV dan tiap-tiap DV. So kita kena buat yang tu dulu, baru kita boleh check kita punya data normal ataupun tidak. Faham? Faham. Okay, so sekarang kita nak compute data, dia tulis kat situ. To compute a new variable, select transform, compute. Nampak ni ya? So kita bagi nama, kita compute dulu kita punya AF. Ni demographic tak payah compute ya. Kita compute dulu kita punya effective commitment. So saya bagi dekat sini. Nama dia effective compute. Ada underscore kena letak ya. AFF. So saya nak compute yang ni dulu. So saya pun pergi dekat sini bagi nama. So I go to AFFC1 and I move it here supaya dia pergi dekat sini and then click plus. Okay, go to AFFC2, pergi sini and then plus. Go to AFFC3, go here and then plus. Sampailah habis soalan ni. Ni kenapa 6 bukan 5 ni? Sekejap ya, saya kena tukar ni dekat data saya ni. Tak apalah, nanti you betulkan lah ya. Nanti lambat pula. Compute balik ya. Transform, compute, AF. Bagi nama compute AFF. F1 pergi sini.
plus, faham tak yang ini? Faham doktor? Okay. Ni sepatutnya F3 and plus F6. And then kita klik OK. Okay, bila you buat macam tu, you akan dapat ni. Mesti ada ni, compute yang keluar ni. Compute AFF, kita dah compute ni. And then kita nak compute ni balik. Kita compute yang nombor 2 pula. Compute, kita reset dulu. Kita nak compute norm pula ni So kita bagi nama dia norm. Compute norm. Dan kita buat balik macam tadi. Klik OK. So dia ada keluar tak sini? Okay, kalau ada keluar, kira OK. Dan kita compute pula. Reset dulu. Kita punya continuous commitment. Kita bagi nama dulu. Compute. Dan ni. Okay. And then kita dia tengok dia keluar and then kita compute DV pula. Reset dulu. Compute. JP job performance. Ni pun silap 21. Tak apa, jangan buat macam saya ni silap Kenapa silap doktor? Saya silap bagi nama. Nampak tak ni? Ni patutnya JP21, patutnya JP22, ni JP23. Oh, okey. Ya. Dia kena tukarlah nanti. Okay, and then JP. Okay. So saya compute ni, saya dah compute IV, DV. Sekarang ni saya nak compute semua. Semua ni, So AF, saya buat compute all. Yang ini step-step ni, kalau you tak ikut step dia, memang dia tak boleh nak run tau. Jadi you kena betul-betul tengok isi supaya dia boleh run. Kita dia stuck macam tak ada apa-apa berlaku. So kalau macam tak ada apa-apa berlaku, there must be something wrong yang kita dah buat salah tu. So kita kena betulkan balik. So that's why isi benda-benda ni memang you really have to focus, okay, and need to see whether you have entered all the data correctly. Ni saya buat semua tau. Tadi saya compute every dimension tu. Sekarang ni saya compute untuk semua sekali. Okay, and then compute all. And then I can see here, ini saya punya AF, norm, continue, JP, and ni semua all. So saya ada 5 dekat sini So bila you pergi balik dekat data ni, data view ni, you tengok dekat hujung sekali, you kan ada nampak ni. Ni. Compute AF, norm, dia ada dekat sini keluar. Ini dia punya composite score lah, kita panggil Okay, so now bila kita dah compute, barulah kita boleh tengok whether data kita normal ataupun tidak.
Yalah sebab hari ni banyak bercakap. Okay. So kita tengok data kita normal ke tidak. So kita tengok dekat situ data normal dekat chapter step number 3 kan. Step number 5. The compute data normal assessing normality. Now chapter 3 describes different ways on how to explore the assumption of normality graphically and statistically. So kita boleh tengok data kita normal, either kita nak tengok dari segi grafik ataupun kita nak tengok dari segi statistik. So data normality is a prerequisite. Dengar tu ya, prerequisite. Dia mesti ada nama yang data for many inferential statistical techniques. Data should be normal before proceeding to further analysis. So kita nak tengok either kita boleh tengok grafik, kita boleh tengok statistik. Macam mana kita nak buat tu, kita boleh tengok sini. Apa dia maksudnya data normal ataupun tidak? Saya tunjuk yang tu dulu ya. Okey, tengok dekat sini. Nampak saya punya graf ni ya. Yang warna biru ni nampak tak? Nampak. Yang warna biru ni kita ada bell shape curve ni. Bell shape curve. Dia macam loceng lah. Bell shape curve. Ini maksudnya data tu normal. Kenapa dia normal? Sebab dalam awak punya questionnaire tu, dalam 100 lebih orang tu, ada orang jawab agree sini. Ada orang jawab disagree sini. Ada orang jawab strongly agree atas, agree di sini, disagree, strongly disagree dekat bawah. So normal lah, maksudnya tiap-tiap soalan tu dia punya jawapan varies. Sama juga kalau kita bagi satu example, kalau dalam kelas kita buat test. Okay, normal lah kalau dalam test tu ada orang dapat A, ada orang dapat B, ada orang dapat C, D, E, F, gagal. Betul tak? Kan? Kita baru normal. Yeah, Kalaulah satu kelas tu semua dapat A, normal atau tak normal? tak normal. Semua kelas tu dapat A, normal? Tak normal. Tu good to be true lah. Tak normal lah kan macam kalaulah dalam meeting Normal. mana ada normal? Kalau normal tu Student doktor semua. mesti tiru Tolong ataupun dapat jawapan dapat soalan bocor. Ya? Dan selalunya selepas habis awak punya test tu, kita kena present kita orang punya graf dekat ISEP ataupun dekat faculty lah. Faculty ada, ISEP pun ada. So kalau siapa yang dapat graf yang ni, tengok ni ya. Ni. Ini skewed to the right. Warna merah ni nampak tak? Ini semua sudah dapat A. Nampak warna hijau ni semua budak fail. Majority dalam kelas dia pass, majority fail, yang ini normal. Ada pass, ada fail. So siapa dapat merah ataupun hijau ni, memang suspend lah nak pergi present. Sebabnya, kenapa? Semua kelas dia dapat A. Budak ni tengok dalam kelas research method A kan main lagi. Tapi lain-lain kelas tu tak ada pula dia dapat A. Fail. Dan ada lecturer yang cakap, siapa semua kelas dia dapat A? Katalah Muhammad Syakir dekat sini. Wow, Syakir dapat A. Kelas I dia main-main, tak ada buat apa pun. So orang akan curious. Dan orang akan kata, semua dapat A, kelas aku ada fail, ada ni. Sebab apa kelas kau pandai sangat ke budak-budak ni? Sebab lecturer dia best. Mungkin sebab lecturer dia best. Oh, dia jadi isu doktor. Isu. Bukan lecturer dia best. Lecturer dia best sebab bagi jawapan, bagi soalan bocor kot. Okay, semua tak normal. Dalam satu kelas normal. Syakir tu memang pandai orangnya doktor. Tapi Syakir tu memang pandai orangnya doktor. Yelah, saya cakap Syakir, saya contoh je kan. Tak normal ke? Dalam satu kelas ni ada berapa? 47 orang. Semua dapat A. Mesti orang kata, wow, semua dapat A research method, something wrong ni.
Biar betul. Lepas tu next semester buat FYP, habuk pun tak tahu. Ke laut semua. Tapi research matter dapat A. Okay. So orang akan question. Kalau semua fail pun, orang akan question. Semua fail. Either lecturer dia ni tak masuk kelas, tak pandai mengajar, tak mengajar, ataupun memang diorang ni, lecturer dia dah ajar tapi diorang ni je tak baca. Tapi takkanlah daripada 47 orang ni seorang pun tak baca buku kan? Tak normal. Okay? So bila kita nak pergi present, yang ini okey lah, selamat. Yang ini kena jawab ni. Yang ini kalau dapat yang ini, diberhentikan untuk mengajar buat sementara. Yang ini pun diberhentikan mengajar buat sementara. Apa benda ni? Okay. So adalah A, ada B, ada C. Tak semua yang dapat A plus pun A kan. Macam tak normal lah. Fitrah manusia dalam satu kelas pun takkanlah semua pandai pun kan. Okay. So dia kena ada. So awak punya data yang normal ni mestilah ada orang agree. Kalaulah data awak hantar questionnaire, semua orang jawab agree ni kat sini. So what is there to analyse? Nak analyse apanya lagi? Dah semua kata agree. Tak payahlah buat research lagi, dah tinggalkan, dah semua orang kata agree. Faham tak maksud tu? Normal data. So you should get a normal data before you can proceed for further analysis. Itu maksudnya normality of data. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak tahu data kita normal ataupun tidak. So kat dalam ni dia tulis, tengok sini ya, tengok data normal, kita buat apa kat situ. Select analyze menu. Okay, click on descriptive and then go to explore. Okay, so sekarang ni kita nak tengok data kita normal ke tidak. Kita pergi dekat compute all ni. Sebab ini all yang untuk semua tadi kan. Untuk semua yang kita dah compute tadi daripada IV dengan DV tu. We go here. Then kita klik apa lagi? Display box, pergi dekat plots. Stem, histogram, factor levels together. In the box plot, display ensure that the factor levels together, okay. And then normality of that ni plots with test, kena klik. And then next click option. Continue and then click option. Excluded cases pairwise, click and then continue. And then continue, okay. So kita tengok ni, ini ialah statistically. Kalau statistically kita tengok dekat sini, ini skewness and kurtosis. Dalam buku tu kita boleh tengok data kita normal, satu dengan cara grafik, satu lagi dengan cara statistik. Ini statistik. Kita boleh tengok dia punya skewness and kurtosis yang ni, nampak tak? Nampak ya? Nampak. Okay, skewness and kurtosis, and then yang ini test of normality. Kita boleh guna salah satu. Either kita nak tengok skewness and kurtosis ataupun kita nak guna tengok test of normality, guna Kolmogorov Smirnov table ataupun Shapiro-Wilk. So selalunya researchers akan guna yang inilah, test of normality yang ini. Dengar baik-baik, kalaulah okay, awak punya respondent is more than 100. Lebih daripada 100, which your respondent is more than 100 kan? Saya suruh ambil lebih daripada 100. Then your test of normality ni tengok dekat Kolmogorov Smirnov table. Faham ya? Kalaulah awak punya respondent is less than 100, you look at the Shapiro-Wilk table yang ini. Faham so far? Faham. Okay. Now kalau kita nak tengok skewness and kurtosis, tengok value yang ini ya. 0.4,
0.4, yang ini 0.082. Okay, kadang-kadang dia ada negatif. It's okay to have negative, don't worry. Okay, dan yang nombor ni, value ni kenalah within the range of -3 and 3. Kalau tadi 0.4 dekat sini, 0.008 pun dekat sini. 0.4 here, 0.08. So as long as the number is within this context, -3 and 3, data awak normal. Kalau you dapat negatif 4.0, normal tak? Tak normal. Tak normal. Tak normal, negatif 4. Kalau dapat negatif 0.8, normal tak? Normal. 0.8 masih dekat sini ya. Ataupun negatif 2.8 masih normal lagi sebab negatif 2 dekat sini. Somewhere here. So kalau awak nak gunalah tadi tu table ni untuk menunjukkan yang data awak normal ataupun tidak, you boleh guna table yang ini. Saya terpaksa berdiri ni, saya dah penat dah duduk. Semalam pun dah sampai pukul 5 petang, duduk je. Okay, memang dah penat. Kerusi tak sesuai tu. Ha? Kerusi. Memang tak, saya ni dah bertukar-tukar ni, atas ke bawah, bawah dalam bilik apa semua dah. Nak beli kursi. Nak beli kursi gamer sebelah ni. Ni doktor saya beli sebab saya sakit saraf. Beli kursi apa mau tunjuk saya? Apa? Mary Fair. Okey. Ya, so sekarang ni memang saya dah penat, saya kena berdiri ni. Saya faham doktor. Sakit sangat. Sakit, memang sakit pinggang. Okey, mana tadi? So skewness and kurtosis ni, tengok ya. Yang ini maknanya data kita normal. Kalau tak nak tengok yang ni, kita boleh tengok test of normality. Test of normality, tengok dekat SIG, significant level, ya P level. The P level, yang ini kalau responden lebih daripada 100, kita tengok P dekat ni, Kolmogorov-Smirnov nama dia. Dia punya SIG ni mestilah lebih daripada 0.05. Yang ni lebih ke kurang? Lebih. So kalau lebih, maksudnya data awak normal lah. Dia mesti lebih daripada 0.05. So data kita normal ya. Okay. So kalau kurang, awak punya SIG ni 0.1. Memanglah data tu tak normal. Okay. Katalah dekat sini 0.1 tak normal. Tapi tengok kat sini okey pula. So nanti tunjuk kat saya, janganlah tunjuk yang tak normal, tunjuklah yang normal. Faham? Faham tak? Faham. You pilih salah satu saja. Either you want to use this one or use this one. Tunjukkan data tu normal. Tapi katalah dua-dua ni tunjuk tak normal, yang ni tak normal. Cuba tengok grafik awak yang ni. Yang ni saya pun tak normal, tengoklah dia punya tak ada dia skewed to the left nampak gayanya. Dia tak ada bell shape curve. Kalau tengok ini kita panggil histogram. Kalau kita tengok stem and leaf, dia skewed ke sini juga. Sini kurang. Ya, dan kalau kita tengok QQ plots ni okey lah nampak. Sebab QQ plots ni kalau nak tengok normal ke tidak, dia punya scatter dots ni must be along the regression line yang ni, line yang ni. Semua bulat-bulat ni, scatter dots ni dia akan berkumpul dekat line ni, normal lah data tu. Dan kalau kita tengok yang ni dia ada bentuk S, yang ni tak berapa sangat lah. Yang ini kalau kita tengok kita panggil box plot. Kalau box plot ni viscous line ni, nampak tak viscous line ni? Viscous line ni dia mesti berada di tengah-tengah. Barulah dia kata normal ya. Dan awak nampak tak ni yang 0,9 ada kita panggil scatter dots yang di sini. Nampak tak satu ni? Okay. Nampak. Yang ini kita panggil dia outliers. Ini orang-orang yang kalau you isi sendiri, kalau nenek, datuk, pak lang, pak ngah, pak cik semua isi, adik, usu, ucu semua isi, dia akan ada kat sini. Dia tak normal ya, sebab macam mana somehow the SPSS can read because dia punya jawapan tu dia macam tak standardized lah. Dia main isi saja ya. Okay. So that is how we want to see our data whether it's normal or not normal. So sekarang ni kita kena report dalam chapter 4, nanti saya akan bagi.
First chapter 4 ni you kena buat macam ni lah biasa. Chapter 4 findings, jadi chapter 4 is discussing about what. And then you bagi dulu 4.1 ikut awak punya demographic. Ambil awak punya ni tadi dekat sini. Demographic ni tadi kat atas. Okay. Just click dekat sini, right click and then copy. Copy, pergi dekat report awak tadi and then just paste dekat sini. So bila dah bagi awak punya table kat sini, just report. So saya report macam ni lah, table 4.1 illustrate that 43.3% that is 13. Okay. Of the respondents are within the range of 21 to 25. Yeah, years old. And then this is followed by 30%, ialah daripada 26 tahun ke atas. Dan another is 26.7% daripada 18 hingga 20. Just report macam tu. Ini deskriptif dia panggil. Kalau you pergi dekat TikTok saya tu, ramai orang tanya, doktor macam mana saya nak analyse data, saya nak guna apa, analisis apa. So kalau you nak analyse yang ini berapa ramai orang, which factor tu, kita guna deskriptif. Inilah deskriptif, kita describe saja. Berapa persen, berapa orang semua. So tiap-tiap awak punya demografik tu awak kenalah bagi report. Yang ini gender, report lah table 0.42 shows that most percentage of gender male is 50% and maybe most majority datang daripada male ke female ke, ini marital status, yang ini race, yang ini dia punya educational level. So tiap-tiap apa saja dalam awak punya demografik tu awak kena report. Okay, boleh faham tak yang itu? Boleh doktor. Alright. Sekarang selepas awak report tu, awak kena report awak punya normality pula. So normality saya guna Kolmogorov-Smirnov punya table. So yang ini untuk yang less than 100 ya. Yang ini pun mesti lebih daripada 0.05. Okay. So ini 0.05. Ini normal lah, lebih daripada 0.05. Kita tengok yang inilah. So based on table 4.4 yang ni, significant level dia ni, kena tulis macam ni lah ya, significant level. Iaitu P is 0.211, P is more than 0.05. Maksudnya, it is significant because the P value is 0.2211, P is more than 0.05. So it is assumed that the data is normal. So once your data is normal, then you are ready to go for further analysis. But what if your data is not normal? Apa akan jadi? Buat semula. Ni siapa? Nora Azmita dah masuk ke ni belum? Nora Azmita ada kat sini? Doktor, maksudnya salah satu sebab daripada kenapa data tu jadi tak normal adalah disebabkan oleh kita, mungkin kita jawab sendiri soalan tu. Betul? Itu yang pertama sekali. Dan yang kedua, kalau let's say kata kita ada 100 responden, memang daripada 100 tu kita kata 60 orang yang jawab strongly disagree dan 40 orang yang jawab agree ataupun strongly agree. Dia jadi macam curve tu nanti dia akan jadi macam tak balance. Sebab kalau ikut bell curve tu, dia sepatutnya akan balance antara left and right kan. Dia punya ini dia ada optimum dengan minimum kan. Betul? Okay. Tapi kita tak boleh nak tahu lagi until we run the analysis. Until we run the analysis baru kita tahu. So kita tak boleh assume yang mengatakan katalah 60% jawab ni, macam mana you nak tahu selagi you tak run the analysis. Kalau just by looking at the questionnaire tu, itu tak boleh lah, tak boleh ditentukan. Kita kena run analysis baru kita tahu. Tapi kalau you tengok normal ni kan, kalau dapat ekstrim ni memang susah sikit lah. Tapi kalau dia setakat sini sikit je, boleh je. Tapi as long as bila awak bagi awak punya normality guna Kolmogorov ataupun guna skewness and kurtosis tu, as long as
yang kita nak within the range of negative 33 ataupun kita nak dia punya significant level more than 0.05, dah okey lah tu. Dah kira okey lah. Maknanya at your level lah, level degree ni. Kalau level master tu lain lah sikit kan, sebab itu memang real punya kan. Yang ni sebab kita tak ada masa. Kalau saya nak ikutkan normality of data tu, memanglah susah, tak sempatnya. Okey, boleh ya so far sampai situ? Boleh Doktor. Okey. Sekarang ni kita nak tengok whether dah kita punya questionnaire tu reliable ataupun tidak. Reliability yang saya selalu cakap pasal Chromebook Alpha, remember tak? Yang kata you tak boleh jumpa Chromebook Alpha of the questionnaire tu. Saya kata tak apa, nanti later on bila you dah buat nanti you baca, you akan kata jumpa Chromebook Alpha tu. Tapi sekarang ni kita nak check Chromebook Alpha, soalan kita, instrumen kita tu, kita nak check whether reliable ke tidak selepas kita hantar questionnaire tu. Ya. So untuk check reliability, Chromebook Alpha ni kita pergi dekat page 37, reliability analysis. Tulis kat situ, part C consists of selecting an appropriate scale to include in your study. It is crucial to find scale that are reliable. See whether your scale instrument tu reliable ke tidak, ya, for you to collect your data. So the reliability of a scale indicates how free it is from random error, daripada error, and the most commonly used is the Chromebook Alpha, which is based on the average correlation of items. Okay, that one don't worry ya. Bawah tengok. Nunnally 1978 recommend a minimum level of 0.7 and higher. Then dia kata Chromebook Alpha yang lebih daripada 0.7 kira okey. Ya, ataupun daripada cohort 0.6. So dah ada 0.6 above kira okey. So macam mana kita nak check kita punya questionnaire tu reliable or not? Kita guna data kita tu, kita pergi dekat select. Kita select, analyze, menu, and then go to scale pula kali ni. And then reliability. Okay. And then kita nak tengok kita punya dah tiap-tiap DV kita tu. Ya, DV kita. Ini saya punya normative, then continuous, and then ni effective, normative, continuous. Saya hantar ke sini dulu, saya nak check tiap-tiap ni. And then JP. Okay. And then kita pergi dekat apa lagi, dia kata statistik. Statistik, and then kita masukkan make sure alpha scale item deleted, and then in the inter item kita buat correlation, and then click on okay. So ya, item ni tak payah ya. In the descriptive for box, select the scale and scale item you deleted. Okay, then kita continue and then click OK. So kita akan dapat ni ya, kita tengok ni, kita punya Chromebook Alpha is this one. Untuk effective 0.7 which is accepted by tadi Nunnally, 0.8 kira okay, 0.7 okay, 0.6 yang ini accepted by Cohen. Kalau 0.5 jarang orang terima. Kalau you tengok dekat page 41. Tengok page 41, dia ada dekat situ tulis Chromebook Alpha internal consistency. Kalau 0.7 questionable. Yang ini by Cohen by Nunnally lah ya, dia nak 0.7 above. Kalau 0.5 very poor, 0.5 below maknanya soalan awak tu unacceptable. Itu dia punya ni lah rule of thumb dia. So ini nanti awak akan masukkan dalam awak punya chapter 3 balik, yang remember awak punya reliability untuk questionnaire yang awak ambil tu berapa, dan ini ialah reliability untuk study awak. Okay, dan kalau you tengok yang ini Chromebook Alpha ni as a whole
untuk semua ialah 0.884. Boleh dapat tu? Faham? Faham. Okay, so kita akan report dekat sini nanti. Reliability. Okay, ini saya punya 3 IB dan 1 DV. Okay, yang ini as a whole. For overall, ialah ini. Yang ini untuk tiap-tiap satu tu. Show you tu. Reliability. Okay, so sekarang ni kita review balik. Kita nak masukkan dalam SPSS. Kita kena siapkan convertkan raw data kita kepada usable data. Selepas tu, sebelum kita buat apa-apa, kita nak kena prepare kita punya data file first. So when you want to prepare data file, dia ada 5 step. Ya. Step 1, kita kena define our variable first. Bagi dia code supaya SPSS boleh baca. So after you have defined your variable, dah bagi dia code. Number 2, baru kita boleh enter data. Selepas kita enter data, number 3, kita kena screen and clean. Yang ini sangat penting proses yang ini. If you don't screen and clean, nanti takut nanti kalau tersilap tulis range dia ada 5, kita buat 6, memang dia tak boleh run. Kita try nak run kan dia tak boleh. Sebab ada yang belum dicuci. Selepas screen, kita kena compute dulu data kita, tiap-tiap IV dengan tiap-tiap DV dan compute semua. And then baru kita boleh assess normality. Selepas kita assess normality, dah okay normal, kita test pula kita punya reliability. Okay. Okay, pening? Kena cuba dulu. Ada soalan. Kalau tak salah saya tadi ada seorang tanya apa kita nak buat kalau data yang kita dah screen tu dia tak normal. Kalau data yang kita dah screen buat apa pun tak normal. Maksud tak normal tu mungkin sebab curve dia tu berat ke sebelah kanan sangat ke ataupun dia berat ke sebelah kiri sangat ke. Kalau data tak normal, memang kena collect data yang lain lah. Kena run survey sekali lagi lah. Ya. Orang yang sama? Tak, orang yang lain. Oh, okay. Susah kan? Jadi untuk collect data kali ni buatlah betul-betul. Tak nak run lagi sekali. Okay, so make sure jangan tipu. Semua orang kena, jangan isi sendiri. Ya, jangan isi sendiri data tu. Cuba. Katalah tak normal lah juga kata doktor, betul ini saya tak tipu, ini macam-macam lah. Sembah lutut saya. Betul doktor, saya tak bagi semua orang lain memang genuine. Okay, kita boleh guna non-parametric punya non-parametric analysis. Tapi non-parametric ni untuk data yang tidak normal. Yang ini genuine ya, orang-orang yang buat PhD, master. Dia dah buat macam mana pun data dia masih tak normal. So tak boleh nak buat apa kan? So kita akan guna non-parametric statistik ataupun non-parametric analysis. Tapi yang ni saya tak ajar lah. Dia kena lain pula, kelas lain lah untuk non-parametric ni. Ya, tapi insya-Allah so far lah student saya kalau dia ikut betul-betul data normal. So far. Cuma yang tak betul tu ada jugalah, sebabnya isi sendiri. Bila saya suruh collect balik baru dapat normal. So tak naklah macam tu buang masa. Okay? Okay, so ada soalan lagi on this week kita stop. Nanti kita stop yang ini. Next week kita ada lagi satu kelas kan? Kita akan buat correlation dengan multiple regression pula. Untuk jawab soalan awak dalam RO dengan RQ tu yang kata whether there is a relationship or no, whether which one most predict ataupun most influence your DV, itu next week. Okay? So sebelum saya ni pergi ke next ni, ada tak lagi soalan on this?
Maknanya awak dah belajar how to prepare data and then tengok dia punya compute data, tengok cuci data, and then you kena, lepas cuci you kena compute, lepas tu you kena assess normality, selepas normality tengok reliability, selepas tu baru kita pergi dekat correlation dengan multiple regression. Okay? So ada tak soalan mengenai yang apa yang kita dah belajar tadi? Saya tahu awak pening, tak apa tu biasa. Biasalah tu. Okay, kalau tak faham pergi dekat FB saya, awak pergilah dekat TikTok saya. TikTok saya tu ramai orang bagi saya message, PM saya, dia kata diorang dah lulus dah diorang punya FRP. Just look at my TikTok. Diorang bila nak buat apa-apa diorang tengok. Kan? Syakir ada dalam tu. TikTok doktor dia bercampur dengan PhD. Hah? TikTok doktor kadang ada bercampur dengan soalan daripada PhD. Itu budak-budak tanya, terpaksa lah. Kena cari lah. So dia letak nama dia kan, kena cari. Okay. Okay, tapi PhD tak banyak sebenarnya kalau diorang tanya je. Okay, ingat malam ni ada apa? Test pukul 9. Okay. Okay, dengar ni test ya. Test kita daripada chapter 1, chapter 8. Tak perlulah awak baca semua, kan nanti pecah kepala awak. Dah lah tadi buat SPSS entah apa-apa, tak tahu apa saya ajar kan. Okay, so untuk test ni fokuslah kepada apa yang saya dah emphasize dalam kita punya ODN. Kena tahu saya akan bagi satu case study. You boleh baca past year questions ya. Okay, saya akan bagi satu case study. Dalam case study tu you baca, you kena tahu how to identify the IV, the DV, the moderator. Mesti ada moderator. Kan saya dah kata, untuk level awak saya tak bagi IV dengan DV saja kan. Tu untuk level siapa? Level Oyen. So untuk level awak dia kena ada moderator. Kalau awak tak jumpa moderator, cari moderator tu. Okay. So saya akan bagi awak satu case study. Dalam case study tu kena identify lah variable yang ada. Dan awak kena draw variable tu. Okay. Nah, bila awak isi soalan tu, please. Okay, isi semua dalam UF. Jangan attach. You buat dalam Word, you attach tak nak. Sebab kalau ada 43 orang, kelas lagi satu pun ada 43 orang. If you attach, memang penat saya nak buka. Nak bagi markah, buka ni, lepas tu nak baca, nak pergi balik dekat UF, nak tambah lagi markah kat sini. Sebab dalam UF tu dah automatic. Apa awak dapat tulis, dia akan terus bagi markah. Tapi awak tak boleh nampak lah. Okay, kalau you attach, saya susah. Saya nak kena buka, nak kena isi balik markah apa semua. Okay, dan kalau semua isi dalam tu, jangan attach ya. Untuk drawing framework, ada student yang manage pandai nak draw dalam UF tu. Okay, kalau tak pandai, yang tak pandai nak draw, dia yang student cakap, doktor saya tak tahu macam mana nak draw dalam UF tu, tak dapat. So, awak boleh buat dalam Words and then attach. Hanya framework sahaja yang saya benarkan untuk attach, yang lain tak. Okay, tapi what you can do is just draw on a piece of paper. Tak payahlah nak draw cantik-cantik pakai pembaris apa semua je, sebab kotak, asalkan kotak itu ialah kotak yang kotak betul. Bukan kotak main-main macam ni, conteng-conteng saja. Buat kotak tu draw, ni bukan drawing class. Just buat kotak arrow tu betul-betul. Take picture and attach. Pun boleh. Okay, you don't have to go to Words and draw. Tu pun makan masa lama kan, drawing dalam Words kan. Makan masa lama. Paling senang draw je dengan pensel, dengan pen, dan ambil gambar, attachkan dekat situ. Okay, and then lain semua soalan mestilah diisi dalam UF. Malam ni ya, semua dalam UF sebab nanti markah automatik akan keluar dekat saya. Okay, and then lagi satu, saya bagi masa 9 hingga pukul 11. 11 hingga 11 suku adalah masa untuk awak submit. Ya, pukul 11.30 shutdown habis, tak boleh. Dengar baik-baik, saya tidak terima kalau ada student hantar dekat saya email. Dia kata, doktor saya tak sempat nak hantar, saya hantar kat email. Saya tak terima. Seriously saya tak terima. Sebab kes ni dah jadi dua semester.
ada 2-3 orang student, dia mengambil masa patutnya pukul 11 dah habis. Pukul 11 dia tak habis berbincang lagi dengan kawan dia. Pukul 11 baru dia start buat. Lepas tu tak sempat nak hantar, dia ingat sempat hantar 11.30 tu. So 11.30 dia nak hantar, benda tu dah shut down. Sistem dah shut. Lepas tu dia kata, doktor saya tak sempat hantar, saya hantar email. Saya tak terima, saya tak buka langsung. Okay, semua dalam UF. Jangan bagi saya alasan you tak sempat. Sebabnya sempat 9 hingga 11 tu. 11 hingga 11 suku ialah masa awak untuk check balik dan try to submit. Kalau 11 suku awak baru nak submit, okay, nanti kalau ada apa-apa berlaku, blackout ke apa ke, tiba data habis ke apa ke, saya tak tahu I mean, saya tak tahu, saya tak nak jawab. Sebab previous semester ada student yang, ada 3 orang student yang dihantar submit dekat saya guna email. Saya tak tahu pun. Lepas tu saya tengok dekat UF dia tak ada markah. So saya kira dia tak datang.
Susah tak doktor? Kalau you boleh draw, kalau you boleh draw conceptual framework apa semua, okey je. Tapi kalau IV dengan DV dah salah, totally semua salah kan doktor? Betul lah tu. Ni macam kita nak buat TF balik doktor. Buat balik, buat apa? Buat macam mula doktor ajar lah. Buat MA, lepas tu MA jadikan TF, CF semua tu kan. You kena tahu, baca case study, then you kena tahu how to develop RO, kena tahu how to develop RQ, kena tahu how to develop hypothesis kan. And then research design yang saya dah ajar tu, ada 6 elements of research design. And then kena tahu apa dia sampling technique kan. Sampling technique tu ada probability dengan non-probability. Kena tahu macam mana nak develop questionnaire kan, kita ada belajar kan, nak belajar kalau nominal macam mana kita nak buat soalan nominal, buat soalan interval, buat soalan ratio, buat soalan lagi satu apa, ordinal, apa lagi kita belajar, research design, sampling, population, sample size, basically itulah yang kita belajar. Boleh InsyaAllah boleh. Semua orang dah dapat vaksin kan ni? Belum. Dah. Dah? Bulan Julai. Bulan Julai? Oh. Bulan Julai. Julai tu selalu AZ kan? Tunggu betul. Nama second dia dose. Suzy lah. Siapa yang dah tadi use Yunus? Dah. Saya. Dapat apa? Sinovac. Saya dapat Pfizer. Pfizer. Okey, Sinovac, Pfizer okey. Tiga-tiga pun okey. Pening sikit lah apa dapat. Oh, pening? Pening. Maknanya yang second dose ke yang pening? First dose ni. Oh, you dapat first dose baru? Second dose 14 Julai. Kat mana tu? Bukit Jalil. So semua baru dapat first dose lah. Siapa yang dah complete? Saya dah complete. Siapa? Sheila. doktor. Awak dapat apa, Pfizer ke Sino? Pfizer. Pfizer. Second dose okey tak? Okey je. Ya. Biasanya lelaki lah selalu pening, demam. Perempuan okey. Oh ya ke? Kat office saya semua macam tu. Lelaki semua demam. Oh. Ya ke? Alasan je tu. Saja je demam, buat demam. Kan? Nak MC. Okay, saya pun baru first dose, second on the 13 Julai. Okay, so malam ni pukul 9 jangan lupa ya. Start pukul 9, okay? Kalau ada apa-apa, just give WhatsApp ni. Katalah WhatsApp saya tak jawab sebab kadang-kadang tu saya terleka dengan TV ke apa ke. So call. Jadi saya boleh dengar. Ya, malam-malam tu memang saya kena relax sikit lah. Saya memang menghadapi tension sikit, stress sikit dengan keadaan sekarang ODL ni. Terlampau lama sangat dengan ODL ni, sampai dah tak larat dah sebenarnya. Sebab kalau student dia hanya mendengar saja kan, kita ni yang nak kena bercakap, kenapa. So sangat stres lah. Okay, so semalam saya buat kelas sampai pukul 5 petang. Sepatutnya saya ada kelas hari ni pagi 9 dengan budak master. 9 hingga pukul 12. So sebab ada kelas dengan awak, so saya kena buat kelas. Lepas ada kelas lagi satu, pukul 2 hingga pukul 5. So saya... Madam nak tanya boleh? Boleh. Tadi ada member dari kelas sebelah, dia cakap pasal yang projek final FYP. Dia kata ada prosedur baru kena buat proposal dulu sebelum register, ya ke? Oh, I don't know. Ya ke? Yang tu untuk silibus baru kan, yang mana tak ambil research method descent. Oh ya. Mana dapat tahu tu? Orang tak tahu pun. Dia orang kata Azura Azura beritahu.
Siapa? Puan Azura. Azura Dahlan. Azura. Dia kata kena ada proposal sebelum register. Maksudnya kita tak payahlah kan? Kita Tak adalah, di semester tak ada. tak ada. Maknanya orang yang lepas Nak you mean FYP untuk next semester ke? Apa you nak susah? Guna je lah proposal saya ni. Betul-betulkan je lah. Boleh lah. Tapi taklah, kalau 10 orang guna proposal ni tak boleh lah, kena tukar-tukar lah. Tapi you are going to get a different supervisor kan? Betul. Okey je. Cuma mungkin tapi bukan ke FYP tu untuk kod BM243 saja? Untuk kod BA243 tak ada FYP kan? Sama juga ada. I tak tahu pasal tu pula. Sebab Ni kod apa FYP ni? HRM ada kan? HRM 672 ke? 672. Oh, tapi dalam saya punya list of subjek, saya tak ada kod HRM 672. Tu subjek baru kot. Subjek baru. Tadi Puan Azura kata dia belum bagi tahu doktor lagi. Tak sempat nak jumpa doktor. Pula dah. Kalau lagi banyak diskaun, lagi banyak subjek yang keluar ni. Pasal lah, people are having stress sebab benda-benda macam ni lah. Dengan UDL ni, and then nak kena buat itu, nak kena buat ni semua, dan diorang ni bukan kira pagi, petang, siang, malam dekat WhatsApp tu suruh buat itu, suruh buat ni. Itu yang kita stress tu. Tapi tak apalah, saya pun dah nak pencen dah. Bila datang? Lagi 2023 saya pencen. Tak lama. Tak lama lagi. Lepas tu madam buat home tutor lah. Anulah, saya buat yang saya punya TikTok tu pun sebenarnya saya buat kelas banyak sebenarnya. Diorang minta kelas kan. From that TikTok tu bukan dekat Malaysia saja, overseas pun minta saya buat kelas. So ada juga saya buat kelas untuk overseas tu. But they pay me lah, okay lah. Kalau bayar tu saya sanggup jugalah. Kalau tak bayar tu saya USD banyak tu. Adalah. Ada, bukan daripada sini, Doha, Qatar, New Zealand. Baru ni saya dapat daripada Somalia, Suruhaja SPSS lah. But they pay me. So diorang kata kalau kat TikTok tu boleh buat duit, memang betul boleh buat duit. Baguslah tu ada ROI. Memang betul boleh buat duit. Tapi taklah disebarkan. Ada je yang minta. Kalau student saya tak ambil. Sebab saya tahu student tak ada duit. Kalau budak master, budak PhD ni memang ada duit kan. Memang saya bayar. Kalau tidak, letih mengajar. Lagi dapat student yang memang tak ada background in SPSS. Okay, so pukul 9 nanti awak buka lah awak punya tu ya. Saya rasa kena buat sikit. Nanti saya akan bagi password dekat dekat awak punya WhatsApp. Okay, so if you don't have any questions, we can just adjourn today. Boleh ya? Ada soalan lagi tak? Next class just presentation je kan? Okay. Bulan. Next class kita akan buat correlation dan multiple regression. Okay, and then kalau saya nak buat presentation tak boleh lagi sebabnya saya baru nak ajar correlation dengan multiple regression. Selepas saya ajar correlation multiple regression on the 11 tu, dalam masa seminggu tu 18 hari bulan hari Ahad, awak dah kena submit awak punya chapter 1, 2, 3, 4, 5 the whole thesis tu. Chapter 1, 2, 3, 4, 5 saya akan ajar nanti ya, next 11 hari bulan termasuk chapter 5 lah. Chapter 4 and chapter 5. And then 18 hari bulan tu kita kenalah buat presentation malam kot. Sekejap saja. Kalau you tak nak buat presentation tu, selalunya nak record, tapi saya ni kalau record tu memakan masa sebab awak kena record tiap-tiap seorang kan, and then kena cantumkan record, lepas tu jadikan satu video kan. So apa yang saya akan buat ialah 18 hari bulan tu malam, what we can do is maybe awak punya 17 kot, 17 malam available tak?
Hari Sabtu ya. 17. Sebab 18 tu saya buat dengan grup B. Just saya akan tanya setiap orang, saya tanya satu soalan saja. So daripada situ saya bagi markah, tu saja. Habis soalan grup tu masuk, habis soalan grup 3, grup 4. So maksudnya jawab spontan je lah doktor. Jawab spontan saja. Maknanya you kena tahulah apa you buat. Sebab kalau record nanti saya ada banyak ni record ni. Dengan budak degree punya record, dengan master, dengan PhD, semua record. Bilalah saya nak tengok ni. Saya nak habiskan macam tu saja. Nak jawab soalan tu bahasa Inggeris campur-campur boleh ke? Ke kena speaking ke? Kalau dalam jawab tu saya bukan tanya dalam bahasa Inggeris lah, tapi I think you kena jawab dalam bahasa Inggeris sebab you pun tak boleh nak translate bahasa Inggeris like Chromebook Alpha, nak translate macam mana? Dalam bahasa Malaysia pun tak ada kan? Relationship nak cakap bahasa Malaysia pun tak ada. Ya? So setiap orang saya akan bagi satu soalan. And saya akan pick at random lah. Mungkin saya tanya pasal methodology, mungkin saya tanya pasal problem statement, mungkin saya tanya pasal sampling technique. Tapi based on your report je lah. Maksudnya doktor, nak tanya kalau macam presentation tu kita orang kena pas lah. 10 orang kena present dan doktor akan tanya masa orang tu. You tak perlu present. Saya yang akan tanya. Macam kalau Yunus ada, kalau dari grup 3, saya kata okay Yunus, your sampling technique in what type of sampling technique that you use in your study. So kena jawab lah. Okay, noted. Thank you doktor. Macam tu. Boleh 17 boleh Boleh, insyaAllah boleh. Dia akan tulis tu. Okay. Okay. Betul. Ya? Apa dia? 17 tu malam ya? Malam. Kalau buat siang 17 takut you all pula tak boleh. Tapi siang pun saya ada kelas dengan master. Okey tak 17 malam? Boleh. Yang lain? Boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah report dekat ISAT pula. Kalau report kat ISAT habislah saya. Tak ada. Okay, presentation saya tulis kat sini. Lepas isyak doktor. Pukul 9 lah. Lepas isyak tak sempat lah. Okay. Pukul 9 tu kira macam okey lah sikit. Just nice lah. Okay. Alright. Okay, boleh Okay, so I see you on the 11. Kita buat correlation dengan multiple regression Okay, terima kasih. Alright. Thank you doktor. Okay doktor, thank you. Bye. Assalamualaikum. Assalam. Thank you doktor. Okay. Thank you doktor.